Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang dah sudi klik video ni. Jangan lupa untuk subscribe dan korang support channel Nina Story. Dan terima kasih juga kepada korang yang memang dah lama setia menonton Nina Story. Cerita seram hari ni aku bawa dari negara terbit matahari, iaitu negara mana? Negara Jepun. Cerita ni mostly dia cerita pendek je tentang pengalaman seram yang takkan dorang lupa. Jadi dekat Jepun dulu sekitar tahun 2002 hingga 2012 macam tu kan, ada satu rancangan televisyen. So rancangan TV ni dia jemputlah tetamu dorang untuk sharekan pengalaman seram yang takkan dorang lupa ataupun pengalaman seram kawan-kawan dorang. Guys, korang nak tahu tak? Ada satu novel seram yang tak klise macam cerita hantu yang lain. Kita dah boring kan dengan cerita pasal hantu Pontianak, pasal toyol, pasal jembalang tanah. Semua tu kita dah tahu dah story dia macam mana. Novel Paranormal Baphomet ni adalah siri keluaran terbaru dari Paranormal X. Jalan cerita dia best guys. Okay, aku cerita sikit lah pasal novel ni. Novel paranormal ni tentang hantu kepala kambing. Korang pernah dengar tak? Mesti tak pernah kan? Dalam cerita ni juga ada kes misteri yang melibatkan beberapa watak perlu selesaikan masalah tu. Dah macam cerita detektif. Yang paling mind blowing, ending dia memang plot twist habis. Korang memang takkan expect benda tu. Masa awal aku baca novel ni kan, aku terus habiskan dalam masa 1 hari tau. Sebab aku ni memang jenis yang tak sabar nak tahu ending cerita ni macam mana. So setiap bab ataupun chapter yang korang baca tu kan, korang mesti tak sabar untuk tahu next story. Trust me, korang patut grab novel ni dan korang akan ketagih untuk baca. Jadi aku akan letakkan link dekat bawah supaya korang boleh dapatkan buku ni, okay? Jadi aku tak nak panjang-panjang lagi intro dia. Aku pun dah tak sabar lagi nak takutkan diri bersama-sama dengan korang. So without wasting any time, let's get started. Kisah yang pertama ni tentang seorang fotografer. Jadi dia ni datang dekat sebuah tebing yang curam untuk tangkap gambar kereta, gambar motor macam tu lah. Yang seram tu, tempat curam yang dia pergi tu adalah tempat yang famous untuk orang bunuh diri. Masa dia tengah shot-shot tangkap gambar kereta, motor yang lalu-lalu tu kan, ada seseorang yang nak tamatkan riwayat dia dekat situ juga. Jadi masa orang tu nak lompat, so fotografer ni sempat snap gambar dia dengan menggunakan mode burst. Bila fotografer tu kan, dia tengok baliklah gambar-gambar yang dia tangkap tadi. Orang yang terjun bunuh diri tu kan, dia sempat tengok ke arah kamera tau. Jadi maksudnya masa dia tengah lompat tu, dia sempat tengok ke arah kamera. Gila guys, gila. Okay, cerita yang kedua ni pula pasal seorang lelaki yang curang. Lelaki ni dah kahwin, dah ada isteri. So sepanjang perkahwinan dia, dia tak pernah curang dengan isteri dia. Tapi akhirnya dia curang juga dengan seorang gadis yang berusia 20 tahun. So awet dia ni nak boyfriend dia tu tinggalkan isteri dia dan diorang berdua berkahwin. Tapi boyfriend dia tak nak. So diorang pun bergaduh lah, ada tengkar-tengkar apa semua. So diorang decide untuk putus. Beberapa hari lepas tu, lelaki tadi ni dia dapat call daripada ex-girlfriend dia tadi tu. Hello sensei, sensei sayang saya lagi tak? Lepas tu lelaki tu pun katalah, kan saya dah cakap. Tapi belum dia nak sambung apa yang dia nak cakap tu, ex-girlfriend dia terus letak call. Selama 3 hari berturut-turut, lelaki ni dapat call daripada ex-girlfriend dia. Jadi setiap kali dia call, dia akan tanya sayang dia ke tak, sayang dia ke tak. Itu je. Sampaikan lelaki ni dah macam pelik tau, kenapa perempuan tu call dia and then tanya soalan yang sama, lepas tu letak call. Masuk je pada hari yang keempat, ada satu nombor ni yang call lelaki tadi. Rupa-rupanya nombor tu adalah daripada pihak polis. Jadi polis pun minta lelaki tadi ni untuk ke balai. Sampai je dekat sana, polis tu pun tanya, awak kenal tak perempuan ni? So lelaki tu, ya saya memang kenal dia. Kenapa So polis tu pun bukalah cerita. Dia kata macam ni, okey, sebenarnya perempuan yang awak kenal ni dah bunuh diri dekat sebuah gunung dengan cara gantungkan diri dia. So masa dia bunuh diri tu, dia ada pegang phone dekat tangan kanan dia. Lepas kita orang siasat, nombor terakhir yang dia call adalah awak. Tapi lepas kita orang check lagi, sebenarnya ada lagi yang pelik. Jadi lelaki tu macam, apa yang lagi pelik tu? Kalau korang nak tahu, 2 hari sebelum tu sebenarnya ex-girlfriend dia dah meninggal tau. Tapi telefon perempuan tu tadi menunjukkan ada rekod yang dia call lelaki tu masa dia dah meninggal. So maksudnya mungkin pada hari pertama dia call dia punya boyfriend tu, dia masih lagi hidup. Tapi pada hari kedua, pada hari ketiga, dia sebenarnya dah pun meninggal. Tapi lelaki tu dapat call pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bila masuk hari keempat, polis call dia. So dekat sini siapa yang call lelaki tu? Allah, sumpah meremang gila. Okay, next. Cerita yang seterusnya ni tentang seorang lelaki yang bernama Ueda. Masa tu Ueda ni dengan kawan-kawan dia tengah kumpul lah, tengah lepak-lepak apa semua sambil cerita hantu. So Ueda ni sebenarnya dia tak ada pengalaman seram tau macam kawan-kawan dia. Jadi dia pun macam, aku nak cerita apa ni? Okay, so dia pun decide lah untuk create cerita dongeng ataupun cerita bohong lah dekat kawan-kawan dia. Jadi dia pun cerita lah, dia kata dekat tempat parking tu sebenarnya ada seorang yang pernah bunuh diri. Lepas tu roh dia tak tenang dan masih lagi ada dekat situ. So dah habis apa semua cerita, diorang pun masing-masing nak baliklah ke rumah. Masa tu dah lewat malam tau dan musim sejuk. Ueda ni pula pada
malam tu dia balik seorang-seorang. Tiba-tiba dia kena tegur dengan seorang perempuan yang pakai baju agak singkat dan nipis. Masa ni Yueda dah terkejut tau. Tapi dia try cool, dia kata okay, benda ni mungkin kebetulan je, mungkin sama macam cerita yang dicerita kat kawan-kawan dia tadi. So perempuan ni pun beritahu lah dekat Yueda, dia nak Yueda teman dia ke parking sebab dia kan seorang-seorang, jadi dia takut. Yueda pun okay lah, kita jalan sama-sama, saya pun nak ke sana juga. So diorang pun jalan lah sama-sama, and then tiba-tiba perempuan ni stop. Lepas tu dia tengok ke arah Yueda, and then dia kata macam ni tau, by the way, masa awak tengah lepak-lepak dengan kawan awak tadi tu kan, awak cerita pasal saya ke? Oh shit, apa yang dia cerita dekat kawan-kawan dia tu kan, sebenarnya benda tu terjadi dekat dia pada masa tu. Ya Allah, seram siut. Okay, next. Seterusnya tentang seorang entertainer yang tinggal dekat sebuah rumah banglo yang besar mewah di Osaka. Jadi nak mudahkan cerita, aku gelarkan dia sebagai Hiroshi. Harga banglo yang dia beli tu sepatutnya dengan keadaan dia yang besar mewah macam tu mestilah dapat cecah sampai puluhan juta. Tapi dia dapat beli rumah tu dengan harga 4 juta je. Kalau ikut logik lah kan, kalau kita tak fikir benda-benda mistik ni lah, siapa je tak nak rumah banglo mewah tu kan, dah lah besar tapi dijual dengan harga yang murah. Tapi lainlah kalau kita fikir pasal benda-benda mistik, mesti ada something fishy pasal rumah tadi. Satu malam masa Hiroshi ni tengah tidur, tiba-tiba buku majalah dekat sebelah dia terselak sendiri. Malam-malam yang seterusnya pula, TV dekat dalam bilik dia ataupun dalam rumah dia tiba-tiba terbuka sendiri pula. Bukan tu je, shower yang dalam bilik mandi dia tu pun akan terbuka secara tiba-tiba. Sampai satu hari tu, Hiroshi ni panggil lah kawan-kawan dia untuk lepak dekat rumah dia. So dia ada seorang kawan perempuan ni tau. Kawan perempuan dia ni macam boleh nampak lah benda-benda halus ni. Jadi dia minta lah tolong kawan dia ni untuk tengok-tengok rumah dia, terutamanya dekat bahagian dalam bilik. Jadi kawan dia pun dah kawan kan, tak apalah aku pergi check lah bilik kau tu macam mana. Jadi bila dia masuk je bilik Hiroshi tu, dia tunjuk macam tu. Dia kata punca tu datang daripada TV tu. Dia pun cerita yang hantu perempuan tu dah bunuh diri dekat situ lepas dia putus dengan boyfriend dia. So dekat belakang TV tu sebenarnya adalah tempat dia duduk untuk dia tengok Hiroshi. Dan pada masa yang sama dia fikir Hiroshi tu adalah boyfriend dia. Maksudnya masa Hiroshi tengok TV mestilah dia menghadap TV kan. And at the same time, hantu tu pun sebenarnya tengah tengok dia daripada TV tau. Jadi diorang ni bertentang mata, tapi sebenarnya Hiroshi tak nampak. Ya Allah, aku baru je zikir. Dia rasa meremang dulu. So bila Hiroshi ni dah dengar cerita macam tu, of course lah dia nak pindah keluar dari sana. Lepas tu dia pun jumpa lah dengan owner banglo tu untuk ucapkan selamat tinggal macam tu lah, yang dia nak keluar dari situ. Tiba-tiba owner rumah ni buka pula cerita. Owner tu kata, kalau awak nak tahulah kan, dulu ni ada orang terjun dari tingkat atas and then jatuh ke balkoni bilik awak. Ya Allah, seram siut. Dah kenapa bila dah beli rumah tu baru owner tu nak cerita kan? Haish, sumpah aku geram ni. Masa orang nak beli kau tak bercerita, bila orang dah beli apa semua, orang dah kena kacau, barulah kau nak buka mulut pasal benda tu. Yang seterusnya ni pasal Fuji dengan Hiroto yang dah jadi roommate selama 9 tahun. So apartment yang diorang sewa pada masa tu memang level puaka dia lain macam. Hiroto ni dia berani sikit berbanding dengan Fuji. Setakat tengok benda yang tiba-tiba bergerak ni adalah benda biasa bagi Hiroto. Tak macam Fuji. Fuji ni memang penakut yang mat. Kalau kunci tu tiba-tiba terjatuh daripada tempat penyangkut tu kan, dia dah boleh fikir macam-macam, dia dah boleh overthinking. Satu hari diorang invite lah kawan-kawan diorang ni untuk datang lepak dekat rumah diorang. Jadi ada seorang kawan diorang yang bernama Jiro. Dia masuk je dalam rumah diorang kan, dia kata, apasal rumah korang ni macam sejuk, mesti rumah ni ada hantu. Tapi diorang kata, mana ada, kita orang duduk sini okey je, tak ada apa-apa pun. Tapi member diorang ni still kata yang rumah diorang ni ada something. Masa diorang tengah duduk berdebat, kata rumah dia ni ada hantu, diorang kata tak ada, macam tu lah. Tuk-tuk, si Hiroto ni dapat SMS daripada Jiro. So Jiro hantar macam ni, ada. Hiroto pada masa tu macam bengong-bengong sikit. Dia tanyalah, apa benda yang ada? Jiro pun kata, tadi kau mesej aku, kau kata tak ada. Aku pun reply je lah ada. Lepas tu Hiroto pun ambil lah phone dia kan, dia check dekat inbox dia. Bila dia tengok, tak ada pun mesej yang dihantar dekat Jiro. Memang kosong, tak ada langsung mesej. Dah tu, siapa yang hantar mesej dekat Jiro? Okay, yang last ni pasal Takeda yang baru pindah ke rumah baru. So bangunan yang ditinggal tu adalah sebuah bangunan yang baru, memang tak ada apa-apa masalah lagi lah. Jadi dia telah tinggal dekat bilik 203 di tingkat 2. Lokasi rumah yang dia pilih ni memang sangatlah strategik, dekat dengan stesen bas. Lepas tu kos sewa pun murah, and then dia punya jiran tetangga pun semua jenis yang peramah-peramah. So ada jiran dia daripada bilik 201 dengan 202 selalu tegur dia kalau diorang berjumpa ataupun diorang berselisih dengan dia. Kecuali bilik daripada 204, dia tak pernah langsung nampak penyewa dalam bilik tu. Tapi yang peliknya, bilik tu selalu bising dengan bunyi ketukan. Awal-awal tu Takeda tu macam, lantang kau lah, kau nak ketuk sampai pecah dinding pun suka hati kau lah. Sampailah satu hari ni Takeda ni balik pada kerja, dan dia pun memang penat sangat pada hari tu. Dia pun nak rehat. Masa nak rehat tu, dinding bilik dia kena ketuk dengan bilik 204 tu. Tang macam tu. Dia pun bengang lah, dah lah penat balik kerja kan, nak rehat kejap. Tiba-tiba jiran sebelah ni duk ketuk dinding pula. So dia pun marah lah sambil ketuk dinding tu. Dia kata, weh diam lah weh, bising lah. Terus bunyi ketuk tu hilang. Takeda macam, okay, dia takut jugalah dengan suara aku marah dia tadi. Tu dia ketuk
ketuk lagi. So Takeda ni macam, okay, dia ni saja ni nak cabar aku ni. Lastly Takeda ni nekat untuk report dekat owner bangunan. Esok tu pun dia call lah owner bangunan tu dan dia pun ceritalah, cik, saya tak tahan lah dengan owner bilik 204 ni. Dia selalu ketuk-ketuk bilik dia. Saya sampai tak boleh nak rehat dengan tenang. Ada je dia nak ketuk dinding. Boleh dikatakan setiap hari dia akan ketuk dinding. Korang tahu tak owner tu cakap apa? Maaf ya Takeda, sebenarnya kan bilik-bilik dekat sana tak ada lagi penghuni kecuali awak seorang je. Otak dia masa tu memang jam, dia speechless gila. Dah tu siapa yang duk bertegur sapa dia daripada bilik 201 dengan 202 tu? Diorang tu siapa? Kalau dia seorang je duduk kat situ, takkan dia orang tu hantu. Lepas tu dia nekat lah untuk pindah daripada situ. Memang dia tak berani dah. Pada masa yang sama dia nak tahu jugalah sejarah pasal bangunan yang disewa tu. Rupa-rupanya sebelum apartmen tadi tu dibina balik, kawasan tu adalah sebuah kawasan parking. Jadi dekat depan parking tu sebenarnya ada sebuah apartmen. So apartmen tu dengan parking tu cuma dipisahkan dengan laluan yang kecil. So maksudnya parking dengan apartmen tu memang terlalu dekat lah. Satu hari apartmen tu telah terbakar dan telah meragut nyawa penghuni di tingkat 1 dan juga penghuni di tingkat 2. So kemungkinan besar bunyi ketukan yang dia selalu dengar daripada bilik 204 tu, mungkin penghuni asal dia tu tak sempat lari keluar. Jadi dia terkandas dekat dalam tu and then dia ketuk-ketuk sebab dia nak minta pertolongan. Oh shit. Oh shit. Seram siap. Yang tu dah serap. Belum lagi masuk yang dia bertegur sapa dengan jiran-jiran yang lain yang dekat luar tu. Padahal dia seorang-seorang sewa dekat situ. Aku dah meremang. Jadi kalau korang nak sewa sesuatu tempat rumah baru, korang make sure korang kena tahu sejarah dia. Mana tahu rumah tu korang nampak dia baru dibina, cantik, fasiliti dia semua okey, tapi sebenarnya dia ada sejarah hitam. Alright guys, itu sajalah perkongsian aku tentang kisah-kisah seram dari negara Jepun. Aku harap korang suka. Jangan lupa untuk subscribe kalau korang suka. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye, Assalamualaikum. Hello Sensei, Sensei sayang highlight. Sampai je dekat sana, polis tu pun tanya. So masa dia bunuh diri tu, dia ada pegang telefon bimbit dia dekat kanan kanan. Jadi dia pun check lah dekat Yang seterusnya ni pasal Fuji dan juga Hiro. Esok tu pun dia call lah owner bangunan tadi tu dan esok tu pun dia pun call lah